Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam siri Nota Bijak bagi mata pelajaran Pendidikan Jasmani tahun 6. Kali ini kita akan membincangkan tentang unit 3, Aneka Sukan. Bagi permainan kategori memadang dengan tajuknya Penahan Bijak. Seperti biasa bersama saya, Cikgu MHS. Standard kandungan kita pada kali ini adalah 1.8 berkebolehan melakukan kemahiran asas permainan kategori memadang dengan lakuan yang betul. 2.8 berkebolehan mengaplikasikan konsep pergerakan dan prinsip mekanik dalam kemahiran asas permainan kategori memadang. Manakala standard pembelajaran kita adalah 1.8.3 menahan bola yang dibaling dengan pelbagai kelajuan dengan menggunakan alatan pemukul serta 2.8.6 menerangkan penggunaan serap daya semasa menahan bola dengan alatan pemukul. Perbincangan kita pada kali ini akan merujuk kepada halaman 31 buku teks Pendidikan Jasmani tahun 6. Dengan tajuk kita pada kali ini adalah Penahan Bijak. Jom kita baca terlebih dahulu apakah yang tertulis pada buku teks halaman 31. Afiq dan rakan-rakan sedang meningkatkan kemahiran menahan bola yang dibaling dengan pelbagai kelajuan. Kemahiran ini penting agar bola yang ditahan dapat dikawal. Pemukul perlu serap daya ketika kontak bola mengikut kesesuaian permukaan bat untuk mengurangkan hentaman agar bola tidak melantun jauh. Sebagai ketua kumpulan pemukul, Afiq perlu memastikan setiap ahli kumpulannya bersedia dengan cabaran ini. Kita akan lihat beberapa frasa ayat yang terdapat dalam petikan yang dinyatakan yang telah kita baca tadi supaya kita dapat fokus kepada perbincangan kita. Antaranya, menahan bola yang dibaling dengan pelbagai kelajuan. Selain itu, bola yang ditahan dapat dikawal jika kita menggunakan dengan cara yang betul. Serap daya ketika kontak bola mengikut kesesuaian permukaan bat untuk mengurangkan hentaman agar bola tidak melantun jauh. Ini adalah perkara-perkara yang kita akan bincangkan dan fokus dalam perbincangan kita. Oleh kerana perbincangan kita kali ini adalah berfokus kepada permainan kriket, jom kita kenali permainan kriket terlebih dahulu. Ini adalah situasi di mana permainan kriket sedang berlangsung. Apakah peralatan yang digunakan dalam permainan kriket? Antaranya ialah bat atau kayu pemukul. Yang kedua, bola. Yang ketiga, helmet atau topi pelindung. Seterusnya, sarung tangan atau glove dan pelindung kaki.
Seterusnya kita akan membincangkan tentang gambar yang terdapat pada halaman 31. Pada gambar yang ditunjukkan, terdapat dua situasi di mana kita akan bincangkan tentang kemahiran menahan bola dengan bat leper, iaitu merujuk kepada permainan kriket, dan kemahiran menahan bola dengan bat silinder yang lebih fokus kepada permainan softball. Ini adalah gambaran yang lebih jelas tentang kemahiran menahan bola dengan bat leper. Sebagai permulaan, kita akan bincangkan bagaimana untuk tahan serap aras bawah dengan bat leper. Langkah pertama, langkahkan kaki ke hadapan dan bengkokkan lutut hadapan 45 darjah. Seterusnya, selarikan bat dengan lutut dan condongkan kayu pemukul ke bawah. Dan akhir sekali, biarkan bola menyentuh bat dan tidak mengikut lajak. Ini adalah keadaan di mana kita akan menahan serap bola yang dibaling oleh pemadang pada aras bawah pinggang. Seterusnya kita akan membincangkan tentang kemahiran bola dengan bat silinder di mana bola dibaling pada aras atas pinggang. Yang ini akan merujuk kepada permainan softball. Langkahkan kaki ke belakang. Angkat siku dan jengkitkan kaki. Selarikan bat dengan badan dan condongkan kayu pemukul ke bawah. Dan akhir sekali, biarkan bola menyentuh bat dan tidak mengikut lajak. Dengan kata lain, kita tidak menghayunkan kayu pemukul. Sebaliknya, kita hanya menyentuh saja bat itu dengan bola yang dibaling oleh pihak pemadang. Seterusnya kita akan merujuk kepada situasi permainan yang ditunjukkan pada halaman 31. Di bahagian nota guru, ada diterangkan cara bermain permainan tahan serap. Mari kita bincangkan sama-sama langkah-langkah untuk melaksanakan permainan ini. Yang pertama, bahagikan murid kepada kumpulan kecil. Yang kedua, tentukan kumpulan pemukul dan kumpulan pemadang. Apakah yang dimaksudkan dengan kumpulan pemukul dan apakah yang dimaksudkan dengan kumpulan pemadang? Kumpulan pemukul ialah pasukan penyerang yang akan memukul bola dan mendapatkan bilangan larian yang tinggi. Manakala kumpulan pemadang ialah pasukan yang bertahan dan berusaha mematikan pasukan lawan. Mari kita lihat seterusnya nombor 3. Pembaling akan membaling ke pancang. Ini adalah pembaling. Di mana pula pancang? Ya, itulah pancang. Penangkap bersedia untuk menangkap bola. Ini adalah penangkap yang bersedia untuk menangkap bola yang dibaling oleh rakan pemadangnya. Pemadang yang lain perlu berada di luar
bulatan. Yang keempat, jika pemukul berjaya menahan bola menggunakan bat, lari untuk bertukar posisi dengan pasangan. Ini adalah pemukul. Cikgu labelkan pemukul ini dengan pemukul A, manakala rakannya yang berbaju kuning itu dengan pemukul B. Maknanya, sekiranya pemukul A berjaya menahan bola menggunakan bat, mereka akan lari bertukar posisi. Jika berjaya melakukan larian, pasukan memperoleh 1 mata. Itulah arah larian yang perlu dibuat oleh kedua-dua pemukul A dan B, iaitu bertukar posisi sebaik sahaja pemukul A dapat menahan bola yang dibaling oleh pasukan lawan. Dan sekiranya mereka dapat menyempurnakan larian itu, pasukan mereka akan mendapat 1 mata. Yang kelima, pemukul akan tersingkir jika pemadang menyentuhkan bola pada badan pemukul. Maknanya sekiranya ada ahli atau rakan pemadang lain yang dapat mengejar dan menangkap bola tersebut, dengan segera menyentuh bola tersebut kepada badan pemukul, maka secara automatik pemukul dikira mati atau tersingkir. Yang kedua, pemadang menyentuh dan menjatuhkan pancang. Yang keenam, tukar peranan apabila semua pemukul berjaya disingkirkan. Dalam permainan ini, kita boleh bertukar-tukar tempat antara pemukul dan pemadang. Apabila pemukul berjaya disingkirkan kesemuanya, maka kita bertukar posisi. Pemadang akan mengambil alih tugas sebagai pemukul dan pemukul akan mengambil alih tugas sebagai pemadang. Dan yang terakhir sekali, nombor 7, variasikan permainan dengan menggunakan bat berbentuk silinder. Sebelum kita mengakhiri perbincangan kita, mari kita lihat bahagian kukuh minda. Kita akan cuba untuk menjawab soalan yang terdapat pada kukuh minda. Apakah soalannya? Terangkan cara untuk mengelakkan bola yang mengenai bat tidak melantun jauh. Apakah jawapannya? Mari kita sama-sama fikirkan. Pemukul boleh mengelakkan bola yang mengenai bat tidak melantun jauh dengan 2 cara. Yang pertama, tidak menghayun kayu pemukul. Sebaliknya, hanya menahan atau membiarkan bola tadi menyentuh sahaja bahagian kayu pemukul. Dan yang kedua, menghalakan muka kayu pemukul ke bawah sebaik sahaja bola yang dibaling kena pada kayu pemukul. Tujuannya adalah supaya bola tersebut akan bergerak ke bahagian bawah dan tidak melambung ke atas. Dan pada masa yang sama, pemukul juga boleh menghalakan bola tadi ke arah tepi untuk mengelirukan pemadang.
Itulah yang dikatakan atau dikaitkan, kita boleh kaitkan dengan tajuk kita, penahan bijak. Alhamdulillah, selesailah sudah perbincangan kita pada kali ini. Perbincangan kita tadi adalah menggunakan rujukan pada halaman 31 buku teks Pendidikan Jasmani tahun 6. Selain itu, kita juga menggunakan rujukan modul latihan sukan untuk kelab sukan sekolah bagi sukan kriket. Modul ini adalah keluaran atau terbitan dari Kementerian Pendidikan Malaysia. Semoga apa yang kita bincangkan tadi memberi manfaat kepada anda semua. Seperti biasa, jangan lupa like dan subscribe My Sana Sini channel. Sebelum cikgu mengundur diri, terimalah kata-kata hikmat daripada cikgu. Bahan menarik, murid tertarik, pasti hasilnya terbaik. Berjumpa lagi kita pada masa akan datang. Sekian, terima kasih.